Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi wa da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian Tazkiyatun Nafs pada perbahasan kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidi Syaitan. Itulah menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan, karangan Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Baik, jadi kita sambung pada perbahasan kita masih lagi dalam bab yang ke-11, iaitulah berkenaan dengan muhasabatun nafs yang kita bahaskan sebelum ini. Dan kita berhenti pada perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Ikhlas yang kita berhenti dekat perkataan tafsir Ibn Abi Hatim berkenaan dengan doa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Itulah Umar berdoa dengan lafaz apa? Allahumma ighfir li zulmi wa kufri. Dan Umar mentafsirkan dengan ayat dalam Al-Quran, innal insana la zalumun kaffar. Baik. Kita sambung perkataan berikutnya, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, qala wa haddatsana Yunus ibn Habib qala haddatsana Abu Dawud bin Salt ibn Dinar haddatsana Baqiyah bin Suhban al-Hunai qala sa'altu Aisyah an qawli Allah azza wa jalla ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الآية فقالت يا بني هؤلاء في الجنة أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والرزق وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم فجعلت نفسها معنا. Baik. Kemudian Imam Ibn Qayyim rahimahullah membawakan lagi riwayat Ibn Abi Hatim. Katanya Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Ibn Abi Hatim riwayatkan daripada Yunus bin Habib, kemudian daripada Abu Dawud, daripada As-Salt ibn Dinar, Uqbah bin Subhan Al-Hanai. Bercerita kepada kami, katanya, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai firman Allah. Kemudian kami mewariskan kitab kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Thumma awrathna al-kitab alladhina istafayna min ibadina. Ini ditanyakan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkenaan dengan ayat ini. Baik, ini maknanya kemudian kami mewariskan kitab kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri, ada pula yang pertengahan, minhum muqtasid, dan ada pula yang lebih dahulu melakukan kebaikan dengan izin Allah. Ini ayat dalam surah Fatir ayat 32. Baik, kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab, wahai anak-anakku, ya bani. Dipanggil anak, maksudnya setelah Nabi SAW wafat, maka ini juga kalau kita tengok adalah satu bukti menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin ialah salah seorang sahabat yang dirujuk dalam tafsir. Kita ingat, so Aisyah adalah mufassirah, ahli tafsir. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah, selain daripada perawi hadis yang antara yang paling banyak meriwayatkan hadis, beliau juga adalah mufassir.
Beliau juga Ummul Mukminin Aisyah adalah pentafsir Al-Quran. Sebab apa? Sebab nak tafsir Al-Quran kena tahu hadis, kena tahu riwayat. Kan? So, sebab itulah bila anak-anak murid Aisyah dia tanyakan tentang ayat dalam surah Fatir ini, mereka tanya antaranya ataupun Uqbah bin Subhan Al-Hanai. Dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan ayat dalam surah Fatir ayat 32. So di sini menunjukkan kelebihan Aisyah radhiyallahu anha, dan bahkan Imam Ibnul Qayyim meletakkan Aisyah sebagai antara mufti di kalangan sahabat. Iaitulah ulama kibar kalau kita menjadi rujukan di kalangan para sahabat setelah kewafatan Nabi SAW. So ini antara kelebihan Aisyah radhiyallahu anha, dan sudah tentulah beliau radhiyallahu anha adalah seorang pentafsir Al-Quran. Kerana kalau kita tengok balik memang tabi'in akan merujuk kepada Aisyah berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran. Selain daripada Ibnu Abbas dan sebagainya, kita Ummul Mukminin Aisyah antara sahabat yang kita kata yang kita boleh katakan sebagai pentafsir Al-Quran. Ada orang dia tak berapa faham, ataupun setengah orang bila dia lihat pentafsir Al-Quran ni dia mesti kena tafsir satu ayat kan. Tidak semestinya. Kalau kita tengok Abu Hurairah radhiyallahu an juga pentafsir tafsir Quran. Walaupun sebahagian orang tak letakkan Abu Hurairah ni dalam kategori mufassirin kan, tetapi hakikatnya kita boleh jumpa banyak juga, bahkan banyak riwayat-riwayat tafsiriyah, riwayat-riwayat hadis yang Abu Hurairah riwayatkan untuk mentafsir dengan Al-Quran, sangat banyak. Begitulah juga Ummul Mukminin dalam konteks yang kita bincangkan ini. Baik. Lalu Ummul Mukminin menjawab soalan tersebut. Jadi Aisyah panggil apa? Ya bani, wahai anakku. So menunjukkan ketika itu Aisyah menggelarkan anak-anak muridnya sebagai anak, sebagai anaknya. Sebab apa? Sebab Aisyah adalah Ummul Mukminin. Beliau ialah ibu bagi orang-orang beriman. Jadi sesiapa sahaja orang beriman yang bertemu ataupun yang kita kata yang ada mereka yang beriman, maka mereka kedudukan mereka di sisi Aisyah hanyalah ibarat anak. Wahai anakku, panggil anak je kan, wahai anakku. Dan kalau kita tengok situ, itu dari sudut menunjukkan seniority yang ada dalam ilmu, yang ada pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kan. Baik. Wahai anakku, mereka adalah orang-orang yang masuk syurga. Apa maksud ayat tadi? Aisyah kata mereka itu adalah orang-orang yang masuk syurga. Adapun orang yang lebih dahulu dalam melakukan kebaikan adalah orang-orang yang terdahulu yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang akan masuk syurga. Ini tafsir Aisyah. Tafsir kepada ayat apa? Amin apa dia? Thumma awrasna al-kitab alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Kemudian ayat yang seterusnya itu sebut tentang orang yang orang yang terawal, yang masuk ataupun yang kita kata yang dimasukkan awal dalam ke dalam syurga. Kita tengok ayat tu, ayat tu yang lengkap kalau kita tengok balik dalam surah apa? Surah Fatir ayat 32. So Allah Taala berfirman, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jadi Aisyah ditafsirkan yang sabiqun bil khairati bi idznillah, iaitu orang yang apa? Adapun mereka yang Aisyah kata apa? Mereka yang terawal yang masuk ke dalam syurga, iaitulah apa? Mereka yang golongan yang dia disebutkan oleh Aisyah, iaitulah orang-orang yang melakukan kebaikan dan mereka ini adalah orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah sahabat Nabi. So Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita tengok balik, kita kata tak mentafsirkan
dengan apa kita kata, dengan tafsiran yang di luar daripada apa? Di luar daripada konteks ayat. So Aisyah tafsirkan dengan mentafsirkan makna, makna yang tepat. Sebab itu Aisyah kata ada pun orang yang lebih dahulu melakukan kebaikan yang segera, sabiqun bil khairat, iaitu orang yang segera dalam melakukan kebaikan, iaitu orang yang mereka itu adalah orang yang masuk syurga. Orang maaf, kalau kita tengok balik konteks tafsiran tu, Aisyah kata semua mereka itu semua masuk syurga. Tak kiralah yang zalimkan diri sendiri ataupun yang pertengahan ataupun yang segera masuk syurga, yang segera dengan amalan kebaikan, semua mereka adalah orang yang masuk syurga. Itu kalau kita tengok balik, Aisyah kata apa? Aisyah kata, ya bani haula'i fil jannah. Haula'i fil jannah. Mereka semuanya masuk syurga. Mereka dalam syurga, mereka masuk syurga. Kemudian barulah Aisyah tafsirkan, adapun yang pertama yang segera tu mereka adalah apa? Sahabat Nabi. Kan? Mereka adalah sahabat, mereka ialah sahabat Nabi yang mereka yang kalau kita tengok balik yang apa, hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai akan masuk syurga. So yang ada penyaksian daripada Nabi, mereka adalah ahli syurga. Siapa mereka? Antaranya yang paling utama, asyarah al-mubasysyirin bil jannah, 10 yang dijamin masuk syurga. 10 yang dijamin masuk syurga. Antaranya siapa? 4 khulafa, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah lagi, Abdul Rahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, kemudian siapa lagi? Abu Talhah ibn Ubaidillah. Ini yang 10 yang dijamin masuk syurga. Zubair bin Al-Awwam, Zubair Al-Awwam. 10 yang dijamin. 10 yang dijamin masuk syurga ni kerana nas dengan Nabi SAW sebut nama mereka. Umar, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abdul Rahman bin Auf fil jannah, Talhah fil jannah, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Abu Ubaidah Jarrah. Ini adalah orang yang paling pertama sekali masuk syurga. Kemudian barulah datang dalam konteks yang lebih umum seperti mereka yang menyertai peperangan Badar, kan, ataupun mereka yang menyertai Bai'atul Ridwan, kesemuanya masuk syurga. Bilangan mereka lebih kurang 1,400, ya, lebih kurang. Kemudian orang yang menyertai Bai'atul Ridwan, Sulhul Hudaybiyah atau Bai'atul Ridwan, dan Fathu Mekah lah, antara yang disebutkan oleh para ulama. Maksudnya kat situ kalau kita tengok balik, kalau dibesarkan lagi, maksudnya lagi ramailah sahabat-sahabat Nabi yang masuk syurga. Tetapi yang dinaskan adalah 10 yang ada nama mereka. Demikianlah juga seperti Ukasyah bin Mihsan, Bilal bin Rabah, yang nama mereka juga disebut, Abdullah bin Salam, dan beberapa orang sahabat yang lain yang tak disebutkan beriringan dengan 10 yang dimasukkan syurga, 10 yang dijamin masuk syurga tu banyak lagi lah. So bahkan kalau kita tengok balik, kalau balik pada keumuman ayat ini, ke semua sahabat Nabi masuk syurga. Semua sahabat Nabi masuk syurga. Bahkan itu yang dinaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dan Al-Hafidh Ibn Abdul Bar, Imam Ibn Abdul Bar dalam Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Dinaskan maksudnya sahabat Nabi secara umumnya mereka semua dalam syurga. Sama macam tafsir Aisyah tadi. Cuma Aisyah kata yang dahulu, yang lebih dahulu, yang segera buat kebaikan ni, mereka orang yang hidup zaman Rasulullah dan yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang masuk syurga. So dibalik pada ayat dalam surah At-Taubah ayat 100 lah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, sampai akhir ayat yang menunjukkan mereka masuk syurga. Sahabat Nabi di kalangan sabiqun, sabiqinal awwalin, dan juga di kalangan muhajirin dan ansar. Itu kita kena faham. Baik.
Adapun orang-orang yang pertengahan adalah sahabat-sahabat beliau yang meniti jejak beliau hingga menyusulnya. Faminhum muqtasid. Muqtasid ni adalah sahabat-sahabatnya yang meniti jejak beliau hingga menyusulnya. Yang ini sahabat-sahabat yang tak, kalau ikut Aisyah punya tafsiran, faminhum muqtasidun wa minhum muqtasidun, sebahagian di kalangan mereka itu yang pertengahan, iaitulah apa? Sahabat-sahabat Nabi yang ikut jejak langkah Nabi, yang menyusul Nabi. Maksudnya di akhir sekali mereka dapat ikut Nabi dan dapat menyusuli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Di sini kalau kita tengok balik, zahir perkataan Aisyah ni adalah merujuk mereka ni sahabat Nabi. Dalam masa yang sama juga merujuk mereka ni adalah tabi'in yang ikut jejak langkah Nabi. Nampak? Ataupun kita kata memang sahabat Nabi, yang lebih jelasnya sahabat Nabi, ataupun tabi'in yang ikut jejak langkah Nabi yang akan sampai. Cuba tengok jawapan Aisyah. Dia kata apa? Subhanallah, yang ni memang kita malu dengan jawapan Aisyah ni. Kalau kita tengok jawapan Aisyah ni, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kita malu. Ana rasa malu tu. Dan kita semua patut rasa malu. Apa kata Aisyah? Wa amma zalimun li nafsihi wa amma zalimu li nafsihi famithli wa mithlukum. Subhanallah. Adapun orang yang melakukan kezaliman, adapun orang yang menzalimi diri sendiri. Adapun orang yang menzalimi diri sendiri, yang Allah Taala kata apa? Faminhum zalimun li nafsihi. Di kalangan mereka tu ada yang menzalimi dirinya sendiri. Maka kata Aisyah, adapun orang yang menzalimi dirinya sendiri adalah seperti saya dan kamu. Jadi Ummul Mukminin anggap dirinya sama dengan kita, kata perawi hadis. Dan kalau kita tengok balik, hadis ni diriwayatkan oleh Abdullah bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim, At-Tabrani, Al-Hakim, Ibnu Mardawi dan selainnya. Dan kalau kita tengok balik, kita cek balik hadis ni, dia punya status dia dalam Musnad Abi Dawud At-Tayalisi, kemudian At-Tabrani dalam Al-Awsat, Al-Tha'labi dalam Kashful Bayan, kemudian Suyuti sebut dalam Ad-Durrul Mansur, diletakkan daripada dinisbahkan kepada sahib Al-Kashful Bayan. Kemudian Abdun bin Humaid, dan Abdun bukan Abdullah bin Humaid, Abdun bin Humaid, dan juga Ibnu Mardawi. Baik. Kemudian disahihkan oleh Al-Hakim, tetapi Imam Az-Zahabi kata as-sal ni, kata An-Nasa'i, laisa bi thiqah. Kata Imam Ahmad laisa bil qawi. Maksudnya hadis ni secara sanadnya adalah dhaif, tetapi kalau kita tengok balik, dia bukanlah syadidud dha'f, dia bukanlah dhaif yang melampau lah. So, jadi dia boleh dijadikan sebagai satu riwayat yang kita kata untuk targhib buat tarhib, harus untuk diriwayatkan. Sebab tu Imam Ibnu Qayyim riwayatkan. Itu dia punya point dia. Tetapi dari sudut sanad memang ada dha'f lah, ada kelemahan. Sebab apa? Sebab As-Sal Ibnu Dinar itu disebutkan oleh oleh Az-Zahabi, An-Nasa'i kata laisa bi thiqah, dia tak thiqah. Kata Imam Ahmad laisa bil qawi, dia tak kuat dari sudut riwayat. Baik. Dan Syekh Al-Albani pun letakkan dalam silsilah al-hadis al-dhaifah. Baik. Tetapi Imam Ibn Qayyim still bawa nak bagi tahu jawapan Ummul Mukminin Aisyah tu radhiyallahu anha memang tak jauhlah daripada sikap salaf, iaitu mereka tak mengangkat diri mereka sendiri. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha kata, adapun yang menzalimi diri sendiri adalah famithli wa mithlukum, seperti aku dan kalian. Faja'alat nafsaha ma'ana. Itu maksud faja'alat nafsaha ma'ana tu, bukan faja'altu nafsaha ma'ana, bukan. Faja'alat nafsaha ma'ana. Maka Aisyah menjadikan dirinya seperti kita, yang banyak menzalimi diri sendiri. So kita pun, yalah, jawapan Aisyah tu memang menyedihkanlah. Maksudnya menyedihkan apa, dari sudut kita hari ini kita bermudah-mudah mendabik dada seakan-akan kita beramal tu macam confirm Allah Ta'ala terima, kan. Sedangkan salaf dahulu mereka sangat-sangat merendah diri
dan mereka tak mengangkat kedudukan mereka tu. Walaupun sedangkan Aisyah ni, Nabi kata apa? Nabi SAW sebut Aisyah ni zaujati fil jannati fid dunya wal akhirah. Ha? Aisyah ni adalah isteri aku dunia dan akhirat. Ha? Isteri Nabi. Ha? Ummul Mukminin. Allah Ta'ala turun ayat dalam surah An-Nur untuk membebaskan tuduhan fitnah ke atas Ummul Mukminin. Kan Allah Ta'ala turun ayat. Dan kalau kita tengok hadis ini disokong dengan riwayat-riwayat yang lain dari sudut maknanya tak jauh daripada peribadi Aisyah. Memang Aisyah ni memang kita tahu dia macam bapak dia. Macam Abu Bakar, perangai dia macam Abu Bakar. Walaupun kita dengar riwayat berkenaan dengan Aisyah ni ada sedikit jealous dengan isteri-isteri Nabi yang lain, tapi itu tak menafikan kedudukan beliau dalam agama. Itu kita kata normal lah, kerana seorang perempuan dia ada juga kelemahan. Kan, dari sudut sifat basyariah, sifat manusia. Dia memang ada sebab dia contohnya macam mana beliau radhiyallahu anha merasa agak kita kata ghirah ataupun agak cemburu dengan Khadijah ketika Nabi asyik-asyik sebut nama Khadijah. Kemudian beliau ada ghirah dengan isteri-isteri Nabi yang lain seperti Safiyah dan sebagainya. Itu biasalah, normal, tetapi tak menjejaskan kedudukan beliau radhiyallahu anha sebagai ummul mukminin dan sebagai sahabat Nabi yang sangat mulia, Siddiqah bintu Siddiq, seorang yang wanita yang benar, anak kepada seorang lelaki yang sangat benar, iaitu Abu Bakar, bapa. Dari sudut sifat Aisyah ni, dia memang merendah diri macam bapa dia. Apa dalilnya? Dalilnya sangat banyak. Antaranya dalam Sahih Bukhari ketika turun ayat yang membebaskan tuduhan dusta ke atas ummul mukminin yang dilakukan oleh golongan munafik yang menuduh ummul mukminin dengan tuduhan yang dusta. Aisyah kata apa? Aku segan, aku malu kalau aku sepatutnya Allah Ta'ala tak turun ayat ni. tak payah turun ayat ni, aku malu. Tak perlu sebut pun cerita aku ni. Maksudnya aku malu. Kalau boleh tak mau pun. Allah Ta'ala turun menunjukkan Aisyah ni sangat merendah diri. Merendah diri, sangat merendah diri. Jadi inilah sahabat Nabi dan inilah isteri Nabi yang merupakan ahlul bait, yang merupakan keluarga Nabi yang paling dekat. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Baik. وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق قال دخل عبد الرحمن على أم سلمة فقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي لمن لا يراني لمن لا يراني بعد أن أموت أبدا فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا حتى دخل على عمر وقال له اسمع ما تقول أمك فقال عمر حتى أتاها فدخل عليه فسألها ثم قال أنشدك بالله أمنهم أنا قالت لا ولن أبرئ بعدك أحدا. Baik. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan daripada kalau kita tengok balik, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Hajjaj, menceritakan kepada kami Syarik, menceritakan kepada kami daripada Asim, daripada Abu Wa'il, daripada Masruq, yang mengatakan Abdul Rahman pernah berkunjung kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lalu dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara sahabat-sahabatku ada yang tidak akan bertemu lagi denganku setelah aku wafat selama-lamanya. Maka Abdul Rahman pun meninggalkan Ummu Salamah dengan perasaan cemas. Lalu dia mendatangi Umar radhiyallahu an dan berkata, dengarkan apa yang dikatakan oleh ibumu. Umar radhiyallahu an pergi menemui Ummu Salamah. Umar bertanya kepadanya, aku menyumpah dengan nama Allah, unshiduki billah. Aku bukan menyumpah lah, di sini kita kata aku unshiduki billah, maksudnya aku minta dengan nama Allah, aku minta engkau ni supaya cakap dengan betul lah. Apakah diriku termasuk salah seorang di kalangan mereka? Ummu Salamah menjawab, tidak, dan setelahmu aku tidak akan menyatakan pembebasan kepada sesiapa pun. Baik. Jadi kalau kita tengok di sini, maksudnya di sini, kita tengok apa kata Imam Ibn Qayyim mengenai riwayat ini.
Sebab apa Abdul Rahman, kalau kita tengok di sini, uh, Abdul Rahman di sini mungkin Abdul Rahman bin Auf ataupun Abdul Rahman bin Abdul Rahman masuk Ummu Salamah. Baik. Faqala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min ashabi liman la yarani ba'dan amuta abada. Ada di kalangan sahabatku yang takkan melihatku setelah aku wafat selama-lamanya. Kemudian Abdul Rahman dalam keadaan yang cemas lah, dia takut, sebabkan itu menunjukkan Nabi SAW ni betul lah, Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Auf. Jadi jumpa dengan Ummu Salamah, dia dengar hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah tu, jadi dia risau. Jadi ni sahih kan. Kemudian dia pun bertemu dengan Umar, cerita benda yang sama dekat Umar. Kemudian Umar pun cemas, Umar pergi jumpa Ummu Salamah, betul ke? Maksudnya menunjukkan Nabi SAW nak wafat. Dan ada sahabatnya yang takkan tengok dia selepas dia wafat selama-lamanya. So itu menunjukkan satu macam ancaman atau satu kegerunan bagi para sahabat bila mereka dengar Ummu Salamah kata Nabi bagi tahu ada di kalangan sahabat dia yang takkan tengok dia selama-lamanya. Mereka sangat takut. Sebab apa? Sebab al-mar'u ma'a man ahabba. Sebab mereka dah cinta Nabi SAW sepenuh jiwa raga mereka, dan mereka lebih cintakan Nabi SAW berbanding diri mereka sendiri, sebagaimana riwayat Umar sendiri, yang kita dengar, kita selalu dengar bagaimana Nabi SAW tanya dekat Umar, siapa yang orang yang kau paling cinta? Umar kata, diri aku lah. Apa dia, engkau dan Allah dan Rasul, kemudian diri aku. Kemudian belum lagi, kata Nabi SAW, belum lagi. Kemudian kalau macam tu kata Umar, hatta diri aku pun aku lebih cintakan Allah dan Rasul lebih melebihi diri aku sendiri. Kata Nabi SAW, al-an ya Umar, sekarang baru engkau dah realisasikan cinta yang hakiki. Cinta kepada Nabi SAW perlu mengatasi atas cinta seluruh makhluk. Allah dan Rasul first. Allah, kemudian Rasul. Kemudian barulah bapak kita, mak kita, bapak kita, kemudian diri kita. Anak kita ke kemudian. Satu siapa yang menjadikan cinta terhadap dirinya sendiri lebih daripada Allah dan Rasul, dia masih lagi tak sempurna iman dia. Satu kata Nabi kat Umar, al-an ya Umar, sekarang baru kau dah sempurnakan iman kau. So, itu kalau kita tengok Umar kan. Tapi bila Nabi SAW kata inna min ashabi liman la yarani atau liman la yarani ba'da an amuta abadan. Ada di kalangan sahabatku yang mereka yang takkan lihat aku setelah aku wafat selama-lamanya. Abdul Rahman bin Auf pun cemas. Abdul Rahman bin Auf terus jumpa Umar pun cemas. Lalu apa? Tanya dekat Ummu Salamah kata, apa dia? La. Ummu Salamah kata, Umar tanya, unshiduki billah aminhum ana, adakah aku di kalangan mereka? Qalat la, engkau tak. Engkau akan tengok, sebab engkau adalah sahabat Nabi. Engkau akan tengok Rasulullah, engkau akan bertemu balik dengan Rasulullah, engkau tak akan terpisah selama-lamanya. Ummu Salamah kata, Umar tak termasuk dalam orang yang takkan melihat orang yang Ummu Salamah kata, Umar dia tak termasuk dekat orang yang takkan lihat Nabi selama-lamanya. Umar akan lihat Nabi. Setelah Nabi wafat, Umar akan bertemu dengan Nabi di akhirat kelak, di dalam syurga. Sebab tu lepas tu Ummu Salamah kata walan ubarri'a ba'daka ahadan. Aku takkan menyucikan seseorang pun setelahmu. Lepas ni kalau ada orang tanya aku akan senyaplah, kata Ummu Salamah, aku tak mau habaq, tak mau cerita. Apa maksud hadis ini? Kata Imam Ibn Al-Qayyim, fasami'tu shaykhana yaqul innama aradat anni la aftahu alayya hadha al-bab wa lam turid annaka wahdaka al-bari' min dhalika duna sa'iri sahabah. Maksud hadis ini, kata Syekh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, aku telah mendengar Syekhuna, yakni guru kami. Bila Imam Ibn Al-Qayyim kata guru kami, maksudnya siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Aku telah mendengar guru kami mengatakan, Syekhuna. Yang dimaksudkan oleh Ummu Salamah, aku tidak ingin walan ubarri'a min ba'dika ahadan, kan. Aku takkan mencuri, maksudnya aku takkan membuka lagi permasalahan ini sehingga ianya akan berlarutan. Maksud Ummu Salamah bahawa bukan bahawasanya Umar saja yang terbebas, sedangkan para sahabat, bukan bermaksud Umar saja yang
terbebas daripada ancaman tadi, ancaman untuk tidak boleh melihat Nabi SAW selama-lamanya, sedangkan para sahabat lain tidak, bukan maksudnya sedemikian. Maksudnya semua sahabat Nabi yang beriman dengan Nabi akan lihat Nabi. Cuma yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu adalah orang-orang yang munafik ataupun orang-orang yang murtad daripada ajaran Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Fitan berkenaan dengan golongan yang akan terhalang daripada telaga Nabi Al-Haud, telaga Nabi SAW di mahsyar kelak, iaitu antaranya adalah mereka yang murtad daripada ajaran Nabi SAW, iaitu orang-orang Arab Badui yang masuk Islam kemudian mereka murtad. Kemudian mereka diperangi oleh Abu Bakar. Dan juga termasuk juga orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama. Baik. Jadi di situlah penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kepada muridnya Imam Ibn Qayyim yang dinukilkan kepada kita. Jadi bukan bermaksud Ummu Salamah, apa maksud dia takkan menyucikan lagi setelah itu sesiapa pun, maksudnya dia takkan melarutkan lagi perbahasan tu. Dia takkan membiarkan lagi perbahasan ni. Dia tak, kalau ada orang lain lagi datang tanya, dia takkan jawab dah. Umar last. Sebab dia nak tutup pintu. Macam Nabi SAW buat bila Nabi 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian sahabat tanya, dia Rasulullah, sahabat minta kan, doakan aku termasuk di kalangan mereka. Kemudian bangun Uqasyah bin Mihsan, dia kata, ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW kata, anta minhum. Engkau termasuk di kalangan mereka. Kemudian ada lagi sahabat yang nak minta lagi, kemudian Nabi SAW tutup pintu tu. Sebab kalau Nabi buka, habislah. Ramailah bukan minta kan. Sama macam Ummu Salamah buat. So menunjukkan macam mana didikan Nabi kepada isteri-isterinya berkesan lah. So apa yang Nabi SAW tunjukkan petunjuk kepada isterinya memang berkesan. Memang Ummu Salamah pun buat benda yang sama. Dia tak mau larut. Dia tak mau membiarkan benda tu berlarutan sehingga orang akan datang, sahabat akan datang tanya, adakah aku termasuk, tak mau. So dia tutup. Bila Umar, sebab tu dia kata last, engkau lah Umar yang last. Lepas ni aku tutup lah, aku takkan, jangan cerita dekat orang. Kan? Abdul Rahman bin Auf bagi tahu dekat Umar benda tu kan. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa maqtu nafsi dzatillah min sifatis siddiqin wa yadnu al-'abdu bihi min Allah subhanahu fi lahzatin wahidatin ad'afa ma yadnu bil 'amal. Baik. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, apa dia? Baik. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, membenci ataupun membenci diri sendiri, memarahi ataupun membenci diri dengan melihat kekurangan diri sendirilah. Maksud membenci diri sini maksudnya mengakui kelemahan diri sendiri di hadapan Allah adalah salah satu sifat para siddiqin. Dengan perbuatan ini seorang hamba akan dapat mendekatkan diri kepada Allah dalam sekejap dengan kedekatan ataupun dengan fadilat ataupun kedekatan yang berkali-kali ganda lebih, melebihi pendekatan diri melalui amalan-amalan yang lain. Maksudnya kata Imam Ibn Qayyim, maqtu nafsi dzatillah sifatillah wa yadul 'ammi bihi min Allah subhanahu fi lahzatin wahid ad'af ma yadul bil amal. Maksudnya fadilat kita melihat membenci keburukan diri sendiri dan melihat keaiban diri sendiri ini, fadilatnya dalam sekelip mata saja kalau kita merendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Maksud membenci diri ini maksudnya merendah diri kita. Bukan maksud membenci diri sampai kita berputus asa, bukan. Maksudnya merendah diri kita dengan kekurangan diri sendiri, dengan mengakui kekurangan diri sendiri, mengakui dosa-dosa, kezaliman diri sendiri di hadapan Allah Ta'ala. Ini adalah amalan yang pada sekelip mata saja, fi lahzatin wahidah, dalam sekelip mata ia dapat mengatasi berpuluh-puluh kali ganda berbanding dengan amalan-amalan lain. Macam mana? Contoh, seorang dia puasa, contoh dia puasa sunat, tetapi dia tak pernah nampak kekurangan diri. Hari-hari dia setiap minggu dia buat puasa, dia puasa sunat. Tapi dia asyik cerita dekat orang. Saya puasa sunat gini, kan.
dia ada kibr, dia ada sombong dengan amalan dia, ada istitalah. Istitalah maksudnya dia suka cerita, ataupun dia tak cerita kat orang, tapi dia nak cerita dekat orang. Dia tak mencerita dekat orang secara terus terang, tetapi dia nak menceritakan dengan cara yang berbeza. Contohnya dia kata, letihlah hari ni. Contoh, letihlah hari ni. Kenapa letih ni? Saya tak boleh makan. Saya puasa lah maksudnya. Saya tak makan hari ni. Saya puasa. Dia nak cerita kat orang. Ataupun, alhamdulillah, lega dapat berbuka hari ni. Lega. Puasa sunat kan? Lega dapat berbuka hari ni. Dia pun upload dekat Facebook ke apa. Lega dapat berbuka hari ni. Memanglah dia tak cerita dia puasa, tapi so dia tak nampak kelemahan, dia tak nampak keaiban diri, tetapi dia hanya nampak aku buat amalan ni cukup lah. Nampak? Bahaya. Kan? Maksudnya di sini dia tak sedar amalan yang dia buat tu ada sedikit, ada unsur-unsur ujub dengan amalan. Sama juga orang yang, contohnya orang yang solat malam macam tu. Solat malam. Kemudian dia tak cerita dia solat malam, dia tak cerita orang dia bangkit pukul apa, tak. Dia katalah, malam tadi tu aku nampak, aku rasa tenang malam tadi. Dia tak cerita, aku rasa aku tengok dekat luar tu kan. Dia cerita macam tu. Contoh nanti nak dekat Ramadan dengan Lailatul Qadar dia juga. Aku nampak malam tadi tenang. Aku nampak malam tadi apa dia awan, apa dia tengok dia bintang pun cantik, gini dia cerita tu. Tapi dia nak maksudkan nak bagi tahu dia bangkitlah. Sebab tu tengok macam salaf, macam Sa'id bin Jubair, macam mana sahabat-sahabat Nabi salaf. Dia orang tak cerita dia orang bangkit malam. Kalau dia orang akan bagi tahu, aku tak bangkit semalam. Macam tu dia orang bagi tahu. Bahkan sebahagian salaf ada yang sampai isteri dia pun tak tahu dia bangkit malam. 20 tahun. Punyalah rahsianya amalan dia orang. Dah 20 tahun lepas tu barulah tahu pasal ada anak semua kan, anak dia tahulah kan. Tak beritahu. Ada yang menangis kerana takut kepada Allah, tapi dia kata mata aku masuk habuk. Dia nak cover kan, dia kata dia nak cover lah mata aku. Memang berayak jenis berayak sakit mata. Ada yang hadis yang dalam kalau kita buka kitab tauhid kan, ada yang first hadis yang tanya pasal 70,000 tu kan. Kan Sa'id bin Jubair kalau tak salah kan. Ataupun siapa? Dia kata lam akun fi solah, aku tak solat pun malam tadi. Bukan aku solat malam tadi, aku buat benda lain. Nafikan pula, padahal memang solat. Kita tahu. Kan? Kita kata beza. Salaf dahulu beza dengan kita sekarang. Kita ada pernah teringat lagi ada orang yang dia buat novel ataupun dia buat buku, dia cerita dia bangkit malam dalam buku. Kemudian bila orang tanya anak dia kata bohong, ayah dia tak bangkit kan. Mungkinlah dia sembunyi daripada anak dia kan, tapi ada sampai buat modal untuk dijadikan cerita kan, amalan-amalan yang dibuat. Memanglah kita kata pada asalnya tak, kalau nak dengan niat nak jadikan sebagai contoh teladan, pada asalnya adalah harus, tetapi kita kena ingat kalau sampai tahap dah terlampau banyak sangat, di sinilah kalau sampai tahap boleh menyebabkan ujub, habis rosaklah amalan. Sebab tu kita ingat syaitan ni, iblis dengan syaitan ni, dia takkan datang untuk hasut dan goda orang yang dah minum arak. Orang yang minum arak, orang yang berzina tu memang dah jadi wali dia. Kan? Dia akan hasut orang yang beribadat, dia akan hasut orang yang banyak buat amal ibadat. Sebab tu kenapa kata Imam Ibn Qayyim, amalan maksudnya kita cela diri kita dengan melihat kelemahan diri kita, dengan melihat aib cacat celah diri kita ni dalam keadaan lahzatin wahidah, dalam keadaan sekelip mata, itu lebih afdal dan lebih banyak, lebih berpuluh-puluh kali ganda lebih baik berbanding dengan amalan-amalan lain yang kita buat. Maksud amalan ni macam amalan tadilah, macam amalan sunat yang kita buat, tapi adanya ujub, adanya istitalah. Istitalah ni maksudnya kita rasa lebih. Sama juga macam menuntut ilmu.
Kita rasa lebih dekat orang, rasa lebih berbanding orang lain pun, dia ada istitalah ataupun ada kat situ bentuk-bentuk ada macam nak ujub sikit. Ha? Contohnya kita kata, yelah kita sekarang, nak bagi contoh lah, kita uh, contohnya macam kita asyik macam kita nak bagi tahu kita punya hafalan tu lebih banyak kan, kita nak bagi tahu kita punya kitab tu kita paling banyak baca, ataupun kita nak tunjuk kitab kita tapi tak baca pun kan. Tak baca pun kan. Kitab kan, kita tunjuk kitab tu, kemudian kita tunjuk kita punya apa yang kita buat kan, apa yang kita ni sekian saya telah menghadiri kuliah sekian, tapi dalam masa yang sama kita terlupa kita banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Memanglah asalnya haruslah, kalau asalnya pada asalnya kita bagi tahu tu untuk bagi tahu nikmat Allah Taala secara umum tu tak apalah kan, tapi sampai kita anggap macam kita saja yang kita saja yang menuntut ilmu, kita saja yang orang lain semua tak menuntut ilmu dengan cara yang betul. Kita seakan macam setiap kali apa yang kita cakap tu, dia memanglah kita tak sebut kita ni lebih, tapi kenyataan kita tu macam menunjukkan kita lebih. Kenyataan tu menunjukkan kita lebih daripada orang. Ini dipanggil istitalah. Istitalah ni maksudnya kita sebut apa yang kita buat. Fa'al tu kaza wa fa'al. Aku baca ini, aku baca itu, aku baca ini, aku baca ini, kemudian aku dapat sanad ni, aku dapat sanad tu gini, kemudian cerita kat orang seakan-akan dia lebih. Walaupun pada diri dia, ialah kita kata benda ni macam dia sangat halus tau, sangat halus. Dia takkan boleh terselamat melainkan orang yang Allah rahmati. Sebab itu apa yang ulama nasihatkan? Ulama nasihatkan jangan ceritalah, senang. Sebab itu kata salaf, sembunyikan amalan kamu, amalan kebaikan kamu sebagaimana kamu sembunyikan amalan keburukan kamu. Sembunyikan amalan ibadat kamu seperti mana kamu sembunyikan maksiat-maksiat kamu. Macam mana orang tak suka kalau kita cerita apa yang maksiat yang kita buat, orang akan benci kita. Macam tu juga kita jangan cerita amalan-amalan kita, tak perlu. Antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sidq, as-sidq, benar. So salaf dulu cukup mereka mengelakkan daripada hal tersebut. So kita tengok sebelum ni kan, apa dia yang kita bincangkan tentang seorang salaf tabi'in yang di solat malam, kemudian dia sembunyi, kemudian dia macam tak dibuat macam normal, dia macam keadaan macam dia macam tak bangun malam, supaya orang tak boleh detect dia bangun malam. Padahal ada orang yang dah tengok dia bangun malam kan, tapi dia still macam tak tunjukkan. Itu yang lebih selamat sebenarnya. Memanglah kalau kita akan fahamlah orang yang baru belajar, baru nak kenal agama, baru yang berhijrah ni, dia akan rasa seronok lah bila awal-awal. Sebab tu kalau kita tengok orang yang, cuba contoh yang kita boleh mudah nak tengok, contohnya macam cuba tengok orang yang baru berhijrah. Kebanyakan orang yang baru berhijrah ni macam contoh macam artis ke apa benda kan. Cuba tengok dia orang terkejut tau. Dia orang terkejut. Dia macam ada culture shock. So culture shock macam mana, dia orang akan mulalah macam kita tengoklah kan, pakaian pun dah tukar kan. Benda baik kan, benda baik kita sokong lah, tapi kadang-kadang tu kita nampaklah mereka agak ujub dengan penampilan dan agak ujub dengan perubahan yang mereka lakukan, sehingga apa sahaja yang baru mereka berubah tu mereka nak cerita. Ini selalu orang yang baru dalam sesuatu perkara, selalunya dia akan terpedaya. Sebab dia baru lagi. Terus fresh lagi, syaitan pun mudah tarik dia. Kan orang yang nak taubat, dia masuk satu kumpulan ni, kemudian tukar sikit, pakai jubah, pakai serban apa semua, simpan janggut, okey. Lepas ni dia rujuk. Kemudian lama-lama istitalah. Istitalah maksudnya apa? Dia mula meremehkan orang lain, dia anggap dia saja yang dia berubah, dia anggap dia macam suci, dia anggap kadang-kadang melampaui batas sampai dia anggap dia dah alim dah, sampai dia anggap dia macam dah level ulama dah kan. Sampai fatwa apa semua sanggah. Jadi istitalah ni sangat bahaya. Maksudnya selalunya orang yang baru belajar tak matang lagi, setahun dua baru belajar, kemudian dia anggap macam
dia terkejut dapat satu maklumat kan, ilmu yang baru, kemudian dia anggap orang lain salah, kemudian dia anggap dia macam itulah dia punya tabiat dia macam tu. Sebab tu kenapa ulama bahas kan, orang yang dah lama, orang yang dah matang ni kita akan tengoklah kematangan dia kan. Kita kata dia akan makin lama dia mengaji, makinlah dia akan merendah diri. Dia takkan mengangkat diri dia. Makinlah dia akan mencela diri dia lebih banyak. So kita kena faham macam tu. Sebab tu kita nak belajar ni, menuntut ilmu ni bukan kita nak angkat diri kita kan. Bukan kita nak bagi tahu kita yang paling alim, kita yang paling tahu, kita yang paling sekian-sekian, tetapi kita nak angkat kejahilan diri kita. Kemudian kita nak merendah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah orang nampak kita lekeh ke apa pun, yang penting Allah Taala pandang kita, dan kita nak Allah, pandangan Allah Taala itu yang pertama sekali yang kita nak. Dan memanglah of course lah kita kata kita ni akan selalu, kalau kita ikut salaf, kita akan selalu melihat kelemahan diri sendiri, dan kita takkan menganggap kita ni lebih. Sebab tu kadang-kadang ada orang dibahaskan tentang perbahasan ilmu yang agak tinggi dan sebagainya. Kadang-kadang ada syaitan akan datang lah, ni tujuan dia untuk ni kau nampak kau punya hebatnya, kau boleh takhrij hadis, kau boleh gini, kau boleh gini, kau boleh cerita tentang gini, kau. Kemudian mulalah dia akan mempelecehkan orang lain. Okey, orang yang ikut orang yang tak ikut sistem pengajian dia gini, takkan berjaya gini, dia boleh buat kan. Dia boleh kata macam ni, orang yang tak ikut ni macam ni. Sebab tu kadang-kadang anda tengok ni macam kan kita pernah dengar macam mana dia ada dua, dia macam ada culture shock sikit. Dia macam ni lah anda cakap, anda bagi contoh yang sekarang ni tengah hangat ataupun dibahas kan. Baik, dulu sebelum kita kenal mungkinlah sebahagian orang kita dia kenal sunnah ni melalui fiqh sunnah, fiqh dalil kan. Kemudian bila dengan apa kita kata baliknya baliknya penuntut ilmu yang belajar daripada Timur Tengah dan sebagainya, yang juga berkembang pesatnya sistem pengajian berdasarkan mazhab, fiqh berdasarkan mazhab mengikut matan-matan sistem-sistem yang tertentu yang telah ditetapkan pada setiap marhalah dan level tertentu. Maka ramailah pun balik nak kembali nak memahami mazhab Syafi'i kan, kembali. Yang dulu yang mengaji fiqh dalil apa semua tu pun dah mula berkurangan. Kemudian adalah kedua-duanya pun salinglah blame antara satu sama lain. Yang mengaji mazhab dia pun mulalah istitalah. Tahu istitalah maksudnya, dia mula menganggap orang yang tak mengaji dia macam nilah, kita kata dia permulaan bila dia terkejut. Dulu dia tak pernah dengar kan, ataupun dia dengar fiqh dalil, kemudian bila datang mazhab, mengaji mazhab pula, dia ada syok sendiri lain pula. Kita kena ingat syaitan ni dia takkan biar kita ni dia akan datang kat sini, dia akan masuk kat sini. So kita kena hati-hati, sebab tu kita mengaji Ighathatul Lahfan ni. Sebab perangkap syaitan sangat halus. Kan dulu okey, dia macam nilah, kita kata okey, orang yang mengaji fiqh madhab. Okey, ni memang ini yang kita kata yang kalau kita tengok dari sudut kefahaman masyarakat awam, memang inilah yang dinasihatkan oleh ulama-ulama. Memang nak mengaji fiqh kena mula daripada bawah. Antaranya mula melazimi satu madhab dulu. Itu yang asal sistem. Fiqh Syafi'i, mengaji fiqh Syafi'i dulu. Kemudian dah betul-betul mutamakin dalam mazhab Syafi'i, dalam fiqh Syafi'i, barulah masuk dalam perbahasan muqaranah, iaitulah perbandingan fiqh dalam setiap mazhab. Ini matan Nabi Syuja' pun tak lepas. Nak bincang Nailul Autar. Itu yang sebahagian ustaz kita tegur tu. Nak bincang terus faham dalil. Nak faham dalil tu maksudnya tak ada usul, tak ada qawaid usuliyah, tak menguasai kaedah usul, tak menguasai apa benda, tak faham usul fiqh, tak faham, tiba-tiba terus nak istinbat. Itu yang sebahagian asatizah kita tegur. Itu yang jadi keluar yang fatwa pelik-pelik tu. Kasar daripada rumah dia berapa boleh kasar dah. Yang jadi pelik kan, daripada
apa dia jamak dengan qasar pun jadi tunggang terbalik, jadi fatwa pun pelik-pelik jadi. Kemudian datang pula golongan tatabbu' rukhas, yang ni yang Ustaz Adli sentuh. Tatabbu' rukhas ni yang suka nak ambil rukhsah. Dia tak faham pun. Sebab tu kenapa asatizah kita suruh mengaji fiqh. Fiqh tu mengaji start daripada bawah, mengaji asas mazhab dulu, fiqh mazhab. Kemudian ialah dalam fiqh mazhab ni pun ada dalil, bukan tak ada dalil. Ni salah faham, ada orang dia ingat mengaji fiqh mazhab, oh ni tak ada dalil. Fiqh mazhab tu ada dalil. Bahkan lebih detail. Bukan setakat dalil, bahkan ada istidlal, ada istinbat. Sebab tu bila kita mengaji mazhab, kita mengaji mazhab fiqh ni dalam mazhab tertentu. Mengaji mazhab Syafi'i. So kita akan tengok macam mana ulama susun. Ada dalil. Berlambak dalil. Dalil ada. Kemudian kita dapat lebih lagi, bukan setakat dalil, kita dapat cara istidlal. Bila kita mengaji mazhab, kita akan dapat faham macam mana ulama istidlal. Apa usul yang mereka pegang. Sebab tu penting kena start dengan mazhab Syafi'i. Kalau kita di negara kita mazhab ni, start dulu. Tapi ustaz, saya dulu dah mengaji dalil-dalil. Okey, tak apa, letak tepi dulu. Ngaji ni dulu. Kan? Ini baru betul, baru kita nampak. Dalam masa yang sama, bila kita dah mengaji fiqh mazhab, janganlah kita pula pergi mempelekehkan pula orang yang nak mengaji fiqh dalil. Anda bukan cakap orang yang bodoh-bodoh. Orang yang bodoh-bodoh ni orang yang tak mengaji, tak tahu usul fiqh apa semua ni, memanglah kita kata yang ni memang tak ada nilai lah. Kita nak kata dia orang punya perbahasan tu ataupun dia orang punya khilaf ke apa, memang tak ada nilai lah. Tapi kita kena tahu. So anda bagi contoh lah mudah. Golongan yang kita kena sedarlah. Seruan yang mengajak kepada fiqh dalil, fiqh sunnah ataupun fiqh dalil ni bukan baru sebenarnya. Dah lama dipelopori oleh ulama-ulama yang besar. Kalau kita tengok balik macam contoh Imam, bahkan sebelum dalam kita kata zaman-zaman salaf tu kan, memang dia orang tak melazimi satu mazhab. So kita kena faham, kita kena faham ada golongan yang mampu untuk sampai tahap ijtihad. Dan jangan kita pelekehkan. Anda bagi contoh yang mudah. Kalau kita pergi Yaman, memang ada dua madrasah. Satu madrasah mazhab, satu lagi madrasah yang memang tak pegang mana-mana mazhab, dan dia orang ada usul yang dia orang ambil daripada usul-usul setiap mazhab. Dan dia orang buat muqaranah. Ni yang kalau kita tengok balik madrasah, kalau kita tengok Syaukani, siapa lagi? Amir As-San'ani, dia orang ada fiqh Zaidiyah kan. As-San'ani sampailah zaman Syekh Muqbil. Sebab tu kenapa orang yang mengaji dekat Damas, memang dia orang tak melazimi satu mazhab. Dan begitulah juga madrasah Syekh Al-Albani rahimahullah. So Syekh Muqbil, Syekh Al-Albani, kemudian murid-murid dia. Dan kalau kita pergi, ini ana masalahnya bila kita tak ada pengalaman duduk bersama dengan orang-orang yang betul, orang-orang yang kedua-dua belah. So kita kena ada sudut pandang tu, kena ada dua-dua belah. Kalau di Yaman ada, memang kita tak nafikan macam tempat Ustaz Adli apa semua, memang dia orang fiqh mazhab. Kalau anda mengaji dulu di Damas, memang tak ikut mazhab. Memang macam kita kata memang fiqh dalil, tapi kita still tak mendakwa kita ijtihad, still kita ada imam, kita ada ikut, ada mazhab jugalah. Situ kita mazhab ahlul hadis. So dia orang tak buang semua, dia orang ambil juga mazhab Syafi'i, dia orang ambil. Ahmad bin Hanbal, dia orang ambil, semua ambil. Cuma dari satu sudut adalah pros and contras. Tapi anda nak bagi tahu, orang yang mengaji di Yaman, orang yang mengaji yang tak mazhab ni, dia orang bukan calang-calang, bukan dia orang hafal Sahih Bukhari. Dia orang hafal Sahih Muslim, bukan hafal setakat hafal macam tu je, dia orang hafal dan juga dia faham Sahih Muslim, Sahihain. Kemudian Sahihul Musnad. Sahihul Musnad tu yang hadis-hadis yang tak ada dalam Bukhari dan Muslim, yang dihimpun oleh Syekh Muqbil. Kemudian ada, bukan setakat tu je, Riyadhus Salihin, mereka hafal. Maksudnya mereka ada modal. Beza dengan orang kita ni apa? Bulughul Maram, dia Umdatul Ahkam pun tak hafal.
Bukan takat Umdatul Ahkam, hadis Arba'in Nawawi pun tak hafal. Lepas tu tiba-tiba nak jadi mujtahid. Tiba-tiba saya berpendapat. Tiba-tiba nak jadi mujtahid, mana boleh? Tak boleh lah. Sebab tu kena letak kedudukan tu pada tempatnya lah. Kan? Yang geng-geng apa yang tatabuk rukhas satu lagi. Ataupun geng-geng yang tak mau ikut mazhab ni tapi dia tak ada kaedah. Itu yang ustaz kita tengok. Kata engkau tiba-tiba engkau tak ada kaedah, engkau tak faham apa benda. Ha? Tak faham. Dekat Damas walaupun dia orang tak ada mazhab, ataupun murid-murid Syekh Al-Albani walaupun mereka tak berpegang pada mana-mana mazhab, tapi dia orang belajar usul fiqh. Kan, masyi usul fiqh. Kan dia orang pegang usul fiqh, kaedah-kaedah usul fiqh tu dia orang pegang. Bahkan dia orang dia combine mengikut apa yang bertepatan dengan dalil. Walaupun memanglah ada kontradik ataupun ada penolakan ataupun ada kritikan daripada ulama-ulama yang memang dalam mazhab tertentu, memang biasalah, kita kata biasalah, akan adalah. Tapi kita yang baru mengaji mazhab ni pun janganlah kita pertengahan lah, tak perlu kita apa. Yalah, anda faham lah, bila kita baru kenal, kita akan rasa macam kita nak jadi istitalah tadi. Kita nak mula melekeh. Bukan kita nak niat pelekeh pun kadang-kadang kita memang niat kita bagus. Mungkin kita nak bagi tahu apa yang kita dah tahu dan sebagainya, tapi baru lagi. Sebab itu kok mana pun, anda bagi contoh yang mudah lah. Bila siapa yang kenal Syekh Al-Maqrami, faqih mazhab Syafi'i di Madinah. Anda bagi contoh yang mudah. Macam mana kita kena dalam bab ni pun, dalam mazhab, dalam fiqh mazhab ni pun kita kena pertengahan lah. So takut nanti kita jadi taksub mazhab lah. Dia itulah, dia akan jadi zub, dia akan, kalau kita leka sikit je, zub kita akan masuk tergelincir. Kan sebelum ni yang puak-puak belah sana dia anti mazhab. Kita tak mau jadi sampai anti mazhab dan kita juga tak mau sampai jadi taksub mazhab. So pertengahan. Itu yang ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri pun sebut macam itulah. Kita jangan sampai jadi apa? Anti mazhab, dan jangan juga sampai jadi fanatik mazhab. Itu dia point dia. Bahkan ini yang disentuh oleh Syekh yang ajar mazhab Syafi'i sendiri pun. Benda yang sama. Dan kalau kita tengok balik, Syekh Maqrami yang cerita tadi, faqih dalam mazhab Syafi'i di Madinah. Dalam syarahan ketika dia syarahkan kitab Matan Nabi Syuja', dia ada sebut tentang guru dia. Guru dia faqih mazhab Syafi'i, guru Syekh Maqrami ni. Bila orang tanya dia tentang Syekh Al-Albani, dia kata apa? Syekh Al-Albani imam, Syekh Al-Albani muhaddis, faqih, dia kata Syekh Al-Albani faqih. Siapa yang kata Syekh Al-Albani tak faqih? Dia marah. Walhal dia ulama Syafi'i. Tengok macam mana adab. Dipuji Syekh Al-Albani, tapi dia kata Syekh Al-Albani faqih. Siapa yang kata Syekh Al-Albani tak faqih? Dia marah. Dia kata orang tu gila, dia kata orang tu tak betul. Sampai dia pesan dekat Syekh Maqrami sebut, kalau apa sahaja yang Syekh Al-Albani sebutkan, maka maksudnya apa dia dalam hadis dan sebagainya, dia adalah faqih. Padahal dia tu yang guru kepada Syekh Maqrami ni faqih mazhab Syafi'i. So kita jangan macam, yalah kok mana pun kita mengaji mazhab, macam mana sekalipun pandai, macam mana sekalipun kita tahu tentang mazhab, jangan kita taksub. Jangan kita jadi macam orang yang taksub mazhab. Akhir sekali kita pun tegurlah dengan baik kan. Orang yang tak betul tu kita tegur dengan baiklah. Assalamualaikum Ustaz, ada seorang jemaah tabligh bagi tahu berjidal akan buat hati jadi keras, betul ke? Ya betul. Walaupun jemaah tabligh bagi tahu, memang sahih. Ini datang dalam perkataan Imam Syafi'i ada. Imam Syafi'i ada sebut. Berdebat ni memang mengeraskan hatilah. Memang mengeraskan hati. Baik. Macam mana pula kalau nasihat mana yang dia cuba sembunyikan amalan dia, amalan sunat, sehingga dia tinggalkan amalan tersebut apabila berada dengan orang lain supaya orang tak tahu tentang amalan dia. Contoh, dia selalu melazimi solat rawatib, tapi bila ada orang lain bersama dia tak buat solat sunat itu sebab dia tak nak orang nampak dia segan, sebab zahirnya dia tak kelihatan sebagai orang yang baik-baik. Lebih-lebih lagi bila orang sekitarnya dia suka puji dia segan, dia tak suka bila orang puji, dia rasa beban bila orang puji.
dia akan rasa down sebab zahirnya dia bukan orang baik. Di satu sudut kehidupan dia tengah berjuang meninggalkan perkara maksiat. Jadi bila orang puji dia dengan amalan dia rasa sangat beban. Tapi kalau sampai dia tinggal amalan tersebut sebab tak nak orang tahu, dah macam tadi. Ya. Sebab itu dalam perkataan Fudail bin Iyad, perkataan dia kita cek balik. Man amila atau man taraka amalan atau man taraka amalan linnas. Baik, ada perkataan Fudail bin Iyad, jawapan dia pada perkataan Al-Fudail Fudail bin Iyad rahimahullah. Apa kata beliau? Ini perkataan ni jawapan untuk soalan ni. Memang talbih iblis. Dia kata apa? Fudail bin Iyad kata tarkul amal min ajli nas riya. Meninggalkan amalan kerana manusia riya. Dia tak solat tadi, dia tak solat rawatib tadi sebab apa? Sebab kerana takut orang kata riya. Tu riya juga. Wal amalu min ajli nas syirkun. Beramal kerana manusia syirik. Syirik sama ada syirik kecil atau syirik besar. Paling minima syirik kecil. Balik sama macam riak juga. Kerana riak syirik kecil. Wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Ikhlas itu apa? Allah selamatkan kau daripada dua tadi. Dua benda tadi. Kau beramal bukan kerana manusia, engkau tinggalkan amalan pun bukan kerana manusia. Itu jawapan dia. Memanglah dia jadi talbih iblis lah. Tak perlulah sampai tahap macam tu. Solat je lah. Orang nampak ke orang tak nampak, yang penting jangan hiraukan orang nak tengok ke orang tak tengok ke. Dah kalau kat solat rawatib kat masjid, dah ada orang nak tengok. Bukan kita pergi cari apa dia suruh orang pitang kat gambar, bukan. Bukan kita pergi saya nak solat ni. Solat jelah. Kan? Solat jelah. Kan? Tak perlu takalluf, tak perlu lebih-lebih. Assalamualaikum Ustaz, boleh tak solat tarawih lebih daripada 8 rakaat? Harus. Harus. Kerana apa? Solat malam, solat tarawih termasuk daripada solat malam. Nabi SAW tak hadkan, tak bataskan solat malam. Salatul lail masna masna, kata Nabi SAW. Solat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. So dia tak ada limit. Boleh lebih daripada 8 rakaat, boleh. Harus. Baik. Jadi itu berkenaan dengan tadi kita masuk bincang tentang tajuk mazhab tadi kan. Apa sebab ialah kita bila kita dah mengaji mazhab pun sama jugalah, kita tak perlulah pelekehkan orang yang memang kita tak nafikan ada orang yang dia mengaji contohnya macam anda sebut tadi, orang yang mengaji madrasah ahlul hadis. So memang mereka nak ikut hadis, memang mereka tak mau. So kita nak cakap apa? Bukan mereka nak ikut benda yang sesat, bahkan kita kata kita tak boleh nak kata orang tu sesat. Kalau tak kita macam kata ulama-ulama yang tak ikut mazhab Syafi'i sesat. Syaukani, apa dia lagi, As-San'ani, yang dia orang dah sampai level apa dia ijtihad. Dan kalau kita tengok balik ulama-ulama yang mutaakhirin, macam Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, dia memang tak terikat dengan mana-mana mazhab. So tak boleh kita nak blame juga. Sebab memang ada murid-murid mereka yang meneruskan. Walaupun kita kata yalah memanglah kita akan kata mereka akan bawa mazhab baru dan sebagainya. Tak, kok mana pun mereka takkan lari daripada 4 mazhab tu juga. Takkan lari daripada 4 mazhab dan juga mazhab-mazhab yang muktabar. Baik. Ada orang angkat tangan ni macam mana? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Baik, kita balik pada perbahasan kita. Baik, jadi jelas kot perkataan Fudail bin Iyad kan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Adakah hadis orang mukmin baca Quran sekurangnya 10 ayat sehari? Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita puasa dan semua tak tahu, tapi kalau kita ditanya awak puasa ke hari ini, kita jawab insya-Allah okey Ustaz. Sebab kalau kata tak, kita menipu. Satu soalan ni. Baik, kalau kita puasa dan semua tak tahu, tapi kalau kita ditanya awak puasa ke hari ini, kita jawab insya-Allah okey Ustaz. Ya, jawab insya-Allah. Kan, itu yang terbaik. Pasal kita tak tahu kita akan batal ke apa kan. InsyaAllah aku puasa lagi lah. Inni shaim. Memanglah dalam situasi tertentu, bukanlah kita kata yang larangan tadi kita tak boleh cerita langsung. Bahkan dalam syariat, dalam hadis-hadis Nabi SAW, memang ada situasi yang berhajatkan untuk kita bagi tahu kat orang kita puasa. Contohnya macam bila
Nabi SAW bagi tahu bila berlakunya pertengkaran, pergaduhan ataupun pertengkaran ataupun perdebatan. Lalu kita tak mau, kita nak jaga puasa kita, kita kena cakap inni shaim, aku puasa. Harus. Bahkan disunnahkan, maksudnya kita bagi tahu kita puasa. So kalau orang dah tahu kita puasa, kita tak mau berdebat, kita tak mau kurangkan puasa kita. Inni shaim. So itu dalam riwayat yang sahih, kan? Itu kita kena faham dalam situasi tertentu. Macam contoh orang tanya kita, kau puasa ke? Sebab apa? Sebab dia jamu kita makan, kita kata insya-Allah puasa. Haruslah. Bolehlah. Kalau kita kata tak, menipu lah. Memanglah tak boleh tipu lah. Tak boleh tipu lah. Kena bagi tahu lah. Kena bagi tahu saya tak boleh makan. Maksudnya dia faham lah puasa. Okey, saya puasa. InsyaAllah saya puasa. Setakat ni lah. Tapi kalau dia dah tengok makanan punya banyak lagi, tak tahu kot dia terbuka kan. Dia tak tahan makan. Baik kalau puasa sunat lah kan. Kalau puasa Ramadan, tak payah pun, memang semua orang tahu. Semua orang puasa kan. Tak perlu pun nak cerita saya puasa. Memang semua orang puasa. Kan? Tapi puasa ni lebih pada puasa sunat. Kan? Maksudnya kita yalah, kalau setakat kaum kerabat keluarga kita tahu, tak ada masalah. Tapi masalah zaman sekarang ni bila kita suka cerita dekat orang kan. Itu masalah. Dia bukan apa, bila kita cerita dekat orang tu, dia tak, yang Imam Ibn Qayyim nak bagi tahu dekat kita, dia kalau sampai tahap kita lupa tengok kecacatan diri kita, keaiban diri kita, kekurangan diri kita, itu yang jadi masalah. Sebab kita hanya nampak kita macam buat baik kan. Aku buat baik. Dia tak nampak dah kelemahan. Sebab tu kenapa sebahagian salaf dia tak sukalah. So kita tengok salaf memang dia orang tak suka cerita amalan dia orang, apa dia orang buat. Amalan dia antara dia orang dengan Allah Taala. Salam Ustaz. Salam. Terangkat kewajipan solat Jumaat jika kita sampai lambat dan ketika itu gate sudah tutup, adalah wajib kita solat Jumaat di depan gate tu atau kita balik solat Zuhur? Dalam situasi macam ni, kalau kita tengok balik adalah maksudnya gugur. Maksudnya kat situ tak wajib kat atas kita solat Jumaat. Maksudnya kita kena balik solat Zuhur di rumah. Balik solat Zuhur di rumah. Tak perlu kita, so dalam konteks sekarang lah, kalau dah kita lewat, dah tahu lewat, solat Zuhur kat rumah. Itu dalam situasi sekarang, kalau kita tengok balik fatwa-fatwa ulama macam tu lah. Tak perlu kita membebankan diri kita. Dah tahu dalam keadaan sekarang ni memang adanya kita kata pandemik, dan memang dalam masjid-masjid pun dah memang tetapkan kalau jemaah itu dah penuh kita kuota ataupun batasan ataupun had kawasan masjid, maka dia tutup gate tu. Kita dah tahu, jangan kita buat rajin pula nak pergi waktu dah lewat, solat Zuhur saja kat rumah. Dan memang kita kata tak gugur kewajipan solat Jumaat gitu. Gugur. Maksudnya memang tak wajib kata kita solat Jumaat, solat Zuhur di rumah. Kecuali kalau kita memang dah datang awal, tiba-tiba kita nak balik, tak boleh lah. Dah dapat tempat, solat lah. Maksudnya kita kata apa, dia waktu tu dia berdasarkan situasi sekarang lah. Memang masjid kalau lambat datang, siap-siap lah solat Zuhur kat rumah. Tak berdosa. Bahkan kerana dia yalah, kita tengoklah kalau dia kerja apa semuanya lewat kan, ataupun dia ada, kalau dia saja-saja lewat boleh dosa lah juga kan. Baik, bulan Ramadan baca Quran dengan tafsir atau baca sahaja tanpa tafsir? Baik, kalau kita tengok dalam keadaan kita, salaf dahulu mereka baca sebab mereka faham. Sebab tu kita tak boleh kiaskan mereka dengan kita. Golongan salaf dulu, sebab apa mereka baca Quran? Sebab mereka baca tu dah faham. Sebab tu dia orang boleh khatam berkali-kali. Sebab dia orang dah memang bahasa dia orang baca faham. Adapun kita, kalau kita baca saja memang tak faham, tapi still dapat pahala. Jadi kalau kita nakkan pahala yang lebih, sudah tentulah kita nak apa? Baca dan faham. Sebab tu kalau kita tengok balik, yang lebih baik adalah kita gabungkan antara tafsir dan baca. Bukan susah pun sekarang ni, ada tafsir ringkas, tafsir Jalalain ke, tafsir Mukhtasar, tafsir ataupun terjemahan yang tafsir As-Sa'di ke, ada kan. Ibnu Katsir pun ada terjemahan. Bukan susah. Lepas kita baca sehari dia berapa muka,
kita dah tetapkan, kemudian buka kitab tafsir, tak susah. Baca Quran dengan tafsir, itu lebih baik dalam situasi kita sekarang ni yang kita makin jauh daripada Quran. Baik. Jumaat lepas Ustaz, kebetulan rumah di depan gate masjid, lalu beberapa orang dipanggil untuk solat di depan parking rumah tersebut. Wallahu taala alam, itu kena rujuk balik pada tempat itulah. Ana kata wallahu taala alam. Ustaz, kalau gigi berdarah puasa batal tak kalau tertelan? Tak batal. Tak batal. Wallahu taala alam. Baik. Jadi soalan dah lari jauh tu Ana kalau soalan ana utamakan soalan yang berkait dengan perbahasan kita. Soalan dah lari daripada tajuk ni, ana skip lalu. Minta ana mohon untuk tanya soalan yang berkait dengan topik kita. Baik, balik pada perbahasan kita tadi. Baik, jadi itu yang dimaksudkan dengan Imam Ibn Qayyim tadi. Baik, kemudian kita tengok apa kata Imam Ibn Qayyim. Zakara Ibnu Abi Dunya an Malik bin Dinar. Qala inna qauman min Bani Israil kanu fi masjid lahum fi yawmi 'id. فجاء شاب حتى قام على باب المسجد فقال ليس مثلي يدخل معكم أنا صاحب كذا أنا صاحب كذا يزري على نفسه فأوحى الله إلى نبيهم أن فلانا صديق. Baik. Kemudian Ibnu Abi Dunya menyebutkan kalau kita tengok di sini Ibnu Abi Dunya baik. Baik. Mengisahkan beberapa orang mengisahkan daripada Malik bin Dinar, katanya beberapa orang di kalangan Bani Israel berada di satu tempat peribadatan di masjid lah, masjid mereka pada hari raya. Datanglah seorang pemuda, lalu dia berdiri di pintu tempat ibadat itu, masjid. Lalu dia berkata, orang sepertiku tidak layak untuk masuk bersama kalian. Maka aku adalah orang yang melakukan begini dan begitu. Lalu dia merendahkan dirinya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada nabinya, sesungguhnya fulan adalah orang yang siddiq, orang yang memiliki sifat jujur. Baik. So ini satu kisah lah maksudnya. Bukan bermaksud kita merendah diri ni sampai tahap kita anggap macam tak layak langsung, kemudian tak pergi, tak solat dan sebagainya. Bukan macam tu. Maksudnya di sini, ini adalah syariat sebelum kita, ataupun kita kata dia berlaku pada zaman Bani Israel. So kita memang tak bolehlah nak implementasikan 100% macam apa yang orang Bani Israel tu buat. Tetapi poinnya di sini bukan nak cerita tentang orang Bani Israel tu pergi, dia tak mau masuk masjid sebab dia kata dia tak layak. Bukan itu. Bukan macam tu kita kena praktikkan asar ini. Tetapi kita kena faham kenapa Allah wahyukan kepada Nabi mereka. Dia adalah orang yang siddiq kerana dia mengakui kelemahan diri sendiri. Itu maksud dia. Ini point dia. Bukan maksudnya kita bila kita pergi masjid, kita ikut macam dia. Bukan. Saya tak layak masuk masjid, dia pun tak pergi masjid. Bukan. Bukan macam tu cara praktikalnya. Cara praktikalnya adalah kita merendah diri macam dia rendah diri. Itu point dia. Nampak? Dia jadi diwahyukan kepada Nabi mereka, orang itu adalah fulan siddiq, orang yang benar, jujur. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن حسن بن أتاش حدثنا منذر عن وهب أن رجلا سائحا عبد الله عز وجل عبد الله ataupun أن رجلا سائحا عبد الله عز وجل 70 سنة ثم خرج يوما فقلل عمله وشكى إلى الله منه واعترف بذنبه فأتاه آت من الله فقال إن مجلسك هذا أحب إلي من عملك فيما مضى من عمرك. Baik. Baik. Kemudian kalau kita tengok balik, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya, dengan sanadnya menyatakan bahawasanya apa? Muhammad bin Hasan bin Adam kata, Munzir bercerita daripada Wahab, ada seorang yang telah beribadah kepada Allah SWT 70 tahun. Pada suatu hari dia pun mempersedikitkan amalan. Kemudian dia mengadukan hal itu kepada Allah dan mengakui dosanya. Datanglah utusan dari Allah kepadanya yang mengatakan, sesungguhnya dudukmu sekarang ini lebih kucintai berbanding amalanmu di masa lalu sepanjang umurmu. Apa maksud asar ini? Asar ini maksudnya, lelaki tadi dia dah beramal 70 tahun tetapi dia rasa keras hati dia. Maksudnya dia muhasabah diri. Dia amal 70 tahun tapi dia rasa dia amal makin syok diri, makin rasa syok sendiri. So dia muhasabah diri.
Maksudnya sini, bukan dikira amalan itu banyak atau tak, tetapi amalan itu dikira dari sudut kualiti, dari sudut semakin kita beramal, semakin kita merendah diri. Sebab itu tak berguna kalau beramal 70 tahun sekalipun, tetapi makin membongkak dan menyombongkan diri dan meninggi diri. Sama jugalah, tak guna kalau kita berpuluh-puluh tahun menuntut ilmu, tapi makin menuntut ilmu makin kita meninggi diri. Makin menuntut ilmu makin kita sombong. Makin menuntut ilmu makin kita jauh daripada Allah. Wal'iyadzubillah, tak guna, tak bermanfaat. So dalam konteks ini, lelaki tadi dia beribadah 70 tahun, lepas tu satu hari dia rasa macam aku beribadat ni makin macam rasa macam kekal hati. Lalu dia pun sikitkan amalan dia. Kemudian diadukan hal dia kepada Allah. Akui akan dosa dia. Datang utusan Allah. Di sini ada utusan Allah ni adalah kisah umat terdahulu lah kalau kita tengok zahirnya. Sama utusan Allah ni sama ada datang nabi ataupun datang malaikat kepadanya, sama ada lelaki ni adalah wali Allah atau nabi, wallahu taala alam. Dia mengatakan sesungguhnya dudukmu sekarang ini lebih kucintai daripada amalanmu di masa lalu sepanjang umur. Maksudnya apa? Duduknya kamu mengira dan menghitung kelemahan dan keaiban, kekurangan diri sendiri itu lebih baik berbanding dengan kamu menghabiskan usiamu beramal tetapi kamu tidak pernah melihat kekurangan diri. Itu poin dia. Itu poin dia. Baik. Ustaz, kalau seseorang push diri dia, contoh dia buat amalan lebih dari kemampuan diri dia, adakah ini dikira tidak boleh? Sebab dia paksa. Ia tak dilarang oleh Nabi SAW. Alaikum bima tatiqun, alaikum bima tutiqun. Hendaklah kalian melazimi amalan yang kalian mampu. Dan Nabi tak bagi. Walan tushaddu ahadun illa ghalab apa dia dalam hadis kalau kita tengok ada hadis jangan cek hadis tu hadis Abu Hurairah lah, inna din yusrun walan yushadda ad-dinu illa ghalabahu fasaddidu wa qarribu. So Nabi SAW kata agama ni mudah. Mudah maksudnya praktikal. Pengamalan agama ni Allah Ta'ala tak pernah bebankan kita melebihi kemampuan diri kita. Memang mudah. Walan yushadda ad-din illa ghalabah. Tak ada orang yang cuba untuk menyusah-nyusahkan, mempersulitkan diri dia dalam amalan, membebankan diri dia apa yang tak dibebankan oleh Allah dan sebagainya, maka dia pasti akan kalah. Dia akan kalah. Itu maksudnya memang ada larangan. Tak boleh. Tak boleh kalau kita paksa. Contohnya macam dia ada kerja, dia ada contohnya dia mengajar. Kalau dia puasa, dia akan mengurangkan dia punya, contohnya dia punya dia punya tenaga untuk dia mengajar. Jadi dia lebih afdal untuk dia tak berpuasa. Maksudnya puasa sunat lah, bukan puasa Ramadan, bukan puasa wajib ataupun puasa qada ataupun puasa nadar, tak, puasa sunat. Maka yang afdal bagi dia adalah tak berpuasa dan makan ketika itu sebab dia nak mengajar. Itu disebutkan oleh ulama. Nak bagi tahu tak boleh dia membebankan apa yang dia tak mampu. Nampak? Sebab tu dalam Islam ni betapa mudah kan. Kalau orang tu bermusafir, dia boleh buka puasa. Jangan dipaksa diri dia untuk apa? Tak buka puasa. Kononnya nak tunjuk dia ni wara' ataupun konon nak tunjuk dia ni taat. Tak. Ada rukhsah. Kalau dia musafir, boleh buka puasa. Cuma jangan pergi makan depan orang kan. Orang marah kena tangkap lah lagi. Makanlah dekat dalam kereta ketika dia musafir. Diberikan kelonggaran. Baik. Ustaz, macam mana kalau niat dia paksa untuk melawan malas dia atau tak nak dia terlalai dengan niat? Itu diharuskan untuk paksa diri untuk melakukan ketaatan yang kalau dia tak paksa diri dia tak buat benda tu, yang tu harus. Pada benda yang haruslah. Pada perkara amalan ibadat yang disunnahkan, yang harus, bukan benda yang dia tak mampu tadi. Itu contohnya macam dia tak pernah nak baca Quran, nak baca Quran agak banyak. Paksa diri dia untuk baca banyak. Ketika Ramadan lagilah kan, kena paksa. Ramadan tu bulan Quran.
Lagi kena paksa lah, paksa lagi. Sebab bulan Ramadan kau nak buat apa? Kan? Kau nak buat apa? Paksa diri untuk baca Quran. Paksa diri untuk solat malam, solat tarawih. Paksa diri. Kan? Itu paksa kat situ betul. Paksa diri untuk buat amalan yang diperintahkan, itu betul. Paksa diri untuk jaga solat. Untuk solat di awal waktu. Kena paksa diri. Paksa diri kita. Jangan bermalas-malasan. Itu tak apa. Tapi kalau yang apa yang kita tak mampu lain, itu tak boleh kita paksa. Macam tadilah dia dah pergi masjid, kemudian masjid dah tutup gate. Tak boleh paksa. Jangan paksa. Janganlah paksa-paksa pula orang masjid tu. Apa ni kau tak suka saya solat ke apa? Dah orang tutup. Faham-faham lah. Baliklah. Solat Zuhur kat rumah. Tak perlu solat kat situ pun, solat Zuhur. Ha? Kecuali kalau masjid tadi bagi solat kat situ kan. Kemudian tapi kalau kita tengok balik tak ada rasanya kan. Anda tak nak jumpa lagi lah kan. Allah Taala a'lam. Baik, jadi itu yang disebutkan oleh apa? Imam Ahmad tentang lelaki tadi. Kemudian yang berikutnya qala Ahmad wa haddatsana Abdus Samad haddatsana Abu Hilal haddatsana Qatadah qala Isa bin Maryam saluni fa inni layyinul qalb saghiru 'inda nafsi. Baik. Kemudian riwayat yang berikutnya itulah apa? Daripada Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad lagi As-Samad mengatakan Abu Hilal bercerita kepada Qatadah, dia mengatakan Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihi salam berkata, bertanyalah kepadaku kerana aku adalah orang yang berhati lemah dan rendah di mata diriku. Mintalah daripada aku, bertanyalah kepada aku orang yang berhati lemah dan rendah di mata diriku. Maksudnya aku adalah orang yang hatinya lemah di hadapan Allah SWT dan orang yang merendahkan dirinya pada di matanya sendiri. Maksudnya orang yang rendah diri. Baik, Ahmad juga menceritakan daripada Abdullah bin Riyah Al-Ansari yang berkata Daud alaihi salam pernah melihat sekelompok orang yang paling hina di kalangan Bani Israel yang duduk dalam halaqah atau membentuk lingkaran. Lalu dia duduk di tengah mereka lalu berkata, ya Allah, inilah aku orang miskin yang berada di tengah-tengah orang miskin. So ni nak bagi tahu tentang orang-orang dulu. Karena Daud yang zuru aghmasi halaqatin fi Bani Israel fayajlisu baina dhahranihim thumma yaqul ya Rab miskin baina dhahrani masakin. Menunjukkan apa? Kerendahan hatilah, kerendahan diri. Wa dzukira an Imran bin Muslim al-Qasir qala Musa ya Rab aina abghiq qala abghini 'inda al-munkasirati qulubuhum fa inni adnu minhum kulla yawmin ba'an walaula dhalika in hadamu. Kemudian disebutkan juga berkenaan dengan Imam Ahmad riwayatkan juga riwayat daripada Imran bin Musa al-Qasir yang berkata Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, di mana aku boleh mencarimu? Maka Allah berfirman, carilah aku pada orang-orang yang menyesal kerana setiap hari orang-orang yang menyesal macam orang-orang yang merendah diri dan melihat kekurangan diri sendiri dan mengakui kelemahan dan dosa-dosa diri sendiri, kerana setiap hari aku mendekat kepada mereka sedepa. Jika tidak demikian, nescaya mereka binasa. Maksudnya Allah SWT dekat dengan orang-orang yang merendah diri. Maksudnya. So ini makna-maknanya semua sahih. Makna-makna ini semua yang Imam Ibn Qayyim kemukakan ni semuanya sahih. Walaupun kita memang kalau kita nak bahas dari sanad memang ada bahasan lah. Tetapi yalah kan antara Qatadah dengan Nabi Isa kan munqati' kan, terputus kalau dari sanad kan. Tapi maknanya dari sudut kita kata riwayat itu ada riwayat asar, riwayat yang kita kata termasuk dalam bab targhib atau tarhib yang diharuskan oleh salaf. Antaranya Imam Ahmad, Abdul Rahman bin Mahdi dan juga dikemukakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan ramai lagi ulama-ulama yang mengatakan asar-asar atau riwayat-riwayat sebegini maka harus untuk diriwayatkan untuk kita mengambil faedah dari sudut maknanya, untuk memberi targhib dan tarhib. Harus. Sebab itu Nabi Musa tadi dia kata kat mana aku nak cari Allah? Allah kata carilah aku dengan orang-orang yang menyesal, orang yang merendah diri setiap hari. So nak cari Allah, cari kat situ. Maksud kalau kita pergi dekat orang, maksudnya betul lah kan? Kalau kita pergi duduk dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang tak pernah nampak kelemahan diri sendiri, orang-orang yang tak pernah menyesal, orang-orang yang sombong, orang-orang yang bongkak, yang asyik meninggi diri sendiri, macam mana kita nak jumpa Allah? Macam mana kita nak tahu, kita nak kenal Allah?
Sebab itu tak ada sifat ini melainkan kepada orang yang ada ilmu, orang yang kita kata orang yang diberikan khasyah, orang yang diberikan rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Hamba-hamba yang dapat khasyah ni adalah ulama. Maksudnya kita takkan dapat bertemu dengan Allah di tempat-tempat yang penuh dengan kesombongan. Kau nak pergi cari Tuhan, kau pergi dekat tempat orang yang buat maksiat. Tak boleh lah, macam tu lah. Kau pergi dekat tempat-tempat hiburan, tak boleh, tak jumpa lah. Maksudnya takkan jumpa lah hikmah, takkan ada lah kebijaksanaan, kebaikan dan sebagainya. Kalau kau pergi tempat maksiat, pergi dekat tempat-tempat lara, tempat-tempat orang main muzik apa semua, tak jumpa lah. Kau akan jumpa syaitan lah. Yang akan mendatangkan was-was dan sebagainya. Baik, itu maksud dia. Kemudian dalam kitab Az-Zuhud, Imam Ahmad berkata, ada seseorang di kalangan Bani Israel yang beribadah kepada Allah selama 60 tahun untuk satu hajat, tetapi dia tidak kunjung mendapatkan hajatnya. Dia tak dapat hajat dia. Maka dia berkata dalam hatinya, demi Allah, sekiranya dalam dirimu masih ada kebaikan, tentu engkau telah memperolehi apa yang engkau hajatkan. Maka dalam mimpinya ia didatangi oleh seorang yang berkata kepadanya, tahukah kamu celaanmu terhadap dirimu saat itu? Sesungguhnya itu lebih baik daripada ibadahmu selama bertahun-tahun. So, sama kan? Orang yang beribadat 60 tahun macam Bani Israel ni. Dia nak minta satu hajat, tapi Allah Ta'ala tak bagi dia satu hajat tu. Lalu dia pun rasa ini mesti dosa aku. Kemudian datanglah utusan ataupun datanglah satu ilham atau pemberitahuan kepadanya, maka rasa dia berdosa tu ketika saat itu lebih baik berbanding amalan-amalan yang dia buat selama berpuluh-puluh tahun tu. Allahu Akbar. Jadi ini macam itulah kita nak faham. Jangan kita sesekali bila kita dah buat amalan, kita banyak solat, kita banyak zakat, kita banyak sedekah, kita banyak puasa, kita banyak bantu orang, jangan sesekali kita rasa macam amalan kita tu dah besar. Jangan sekali. Kita banyak mengajar sama kan. Kita banyak menuntut ilmu ke, banyak khatam kitab, jangan sesekali. Bahkan kita kena merendah diri. Kita kena, Allah, aku ni memang banyak dosa. Blame yourself. Fala yalumanna illa nafsak. Jangan cela melainkan diri kita. Cela diri kita sendiri. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Tetapi ini manfaat, kita nak bagi tahu manfaat apa daripada kita muhasabah diri. Baik. Jadi perbahasan kita masih lagi dalam perbahasan berkenaan dengan kita nak bincang tentang faedah apa? Muhasabah diri. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim yang berikutnya, wa min fawaidi muhasabatin nafsi annahu ya'rifu bidzalika haqqallahi 'alaihi. Wa man lam ya'rif haqqallahi 'alaihi fa inna ibadatahu la takadu tujdi 'alaihi wa hiya qalilatul manfaati jiddan. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim di sini, inilah manfaat termasuk daripada manfaat muhasabah diri. Salah satunya adalah di dalam hati itu akan terbitlah rasa kesedaran akan hak Allah terhadap para hamba. Perasaan ini akan menjadikannya kita kata kita mengetahui tentang hak Allah. Barang siapa yang tidak mengetahui hak Allah terhadapnya, maka ibadahnya hampir-hampir tidak akan memberi manfaat dan tidak berguna sama sekali, dan sangat sedikit manfaatnya. Maka Imam Ahmad berkata, meriwayatkan daripada Hajjaj, katanya Jarir bin Hazim cerita kepada Nabi, daripada Wahab berkata, aku mendengar berita bahawa suatu saat Nabi Musa AS melewati di hadapan orang yang sedang berdoa dan merendahkan diri atau menghiburkan dirinya kepada Allah. Maka Nabi Musa pun memohon, ya wahai Tuhanku, kasihanilah dia, sesungguhnya aku kasihan kepadanya. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, sekalipun ia berdoa kepadaku sampai semua kekuatannya habis, nescaya doanya tidak aku kabulkan, kecuali setelah ia menyedari hak aku terhadapnya. So satu hari Nabi Musa tengok ada seorang tu tengah berdoa angkat tangan. Kemudian tengah berdoa angkat tangan, tengah sedih minta. Dan Nabi Musa pun kesian. Tengok dia. Nabi Musa pun angkat tangan. Nabi Musa, ya Allah, kesiankan dia, kabulkan hajat dia, kerana aku kesian kat dia juga. Allah Ta'ala firman kepada Nabi Musa, wahyukan kepada Musa, kerana aku takkan kabulkan doa dia walaupun macam mana kau kesian. Sebab apa? Sehinggalah dia mengetahui hak aku terhadap. Maksudnya apa? Fulan tadi tu, dia tak tahu hak Allah. Ada perkara yang dia dah lalaikan tentang hak Allah. Perkara hak Allah yang paling utama adalah tauhid. Kemudian hak Allah yang lain adalah
apa dia kita kata perintah dan larangan Allah. Dia telah abaikan. Lepas tu macam mana sekali Nabi Musa kesian, Allah Taala tak makbul. Ini balik pada hadis apa? Hadis uh, hadis apa dia kita kata? Adanya lelaki yang ash'ath aghbar, yamuddu yadayhi ya rab yutilus safar, yang dia seorang yang bermusafir, yamuddu yadayhi ya rab dia mengangkat kedua tangannya, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Angkat tangan dia, ya Allah. Musafir ni apa? Antara yang paling mustajab doa. Angkat tangan dia, ya Allah, ya Allah. Sedangkan makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, wa ghudhiya bil haram, gizi dia pun haram. Maksudnya apa yang digunakan untuk sikat rambut ataupun apa yang digunakan untuk apa, semua haram. Fa anna yustajab. Di mana dia nak dimustajabkan? Macam mana dia nak dimustajabkan? Allah tak akan mustajabkan. Macam tu sama macam kes ni. Yang Nabi Musa kesian, Allah kata aku tak akan kabulkan. Sehinggalah dia tahu hak aku terhadap. So penting. Jaga hak Allah SWT. Tauhid. Satu orang yang syirik, dia doa lah macam mana sekali, Allah Ta'ala takkan makbul. Allah Ta'ala takkan bagi. Kalau Allah makbulkan, mungkinlah istidraj. Na'udzubillahi min dzalik. Pada orang-orang yang syirik kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu wa ilaikum. Ada yang beramal sehingga kurang masa dengan ahli keluarga kerana beralasan dirinya takut lalai apabila jauh dari Allah. Apakah cara terbaik untuk menjaga diri dan dari futur? Ada yang beramal sehingga kurang masa dengan ahli keluarga kerana beralasan dirinya takut lalai apabila jauh dari Allah. Apakah cara terbaik untuk menjaga diri dari futur? Baik, berkenaan dengan amalan beramal sehingga kurang masa dengan ahli keluarga ni, kita kena Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa dia? Allah Ta'ala kata apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian pada peribadi Rasulullah SAW itu adalah contoh uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik. Maka bagi seorang Muslim wajib kita mencontohi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW membahagikan waktunya kepada keluarganya, ahlinya, membahagikan waktunya untuk ibadat. Maka kita ikut sunnah Nabi. Itu yang selamat. Jangan kita ikut kita punya emosi nak beribadat, kita takut, terlalu takut. Sebab itulah apa? Nabi SAW bersabda, wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Ikutilah Nabi, kita akan selamat. Tak ada isu kita lalaikan keluarga dan sebagainya kerana alasan takut lalai daripada Allah. Tak. Nabi SAW orang yang paling takutkan Allah. Dia tak melalaikan keluarganya, dia tak melalaikan isteri-isterinya, dia tak melalaikan tanggungjawab dia sebagai seorang suami, tanggungjawab dia sebagai seorang bapa. Dia tak pernah melalaikan tanggungjawabnya. Dalam masa yang sama, dia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. So sebab itu kita kena contohi Rasulullah SAW. Kalau kita nak contohi selain Rasulullah, memang kita tak akan mampu lah. Cuma kita tengok ulama'-ulama'. Ana ambil contoh yang mudah. Dalam bab ni, kita nak contohi siapa? Nak contohi macam ulama' yang tak kahwin. Ramai ulama' yang tak kahwin sebab dia orang nak berkhidmat pada ilmu. Tapi tak sempurnalah contoh ikutan mereka tu. Macam contoh imam yang tak kahwin ni ramai. Ulama' yang tak kahwin. Apa dia macam contoh Imam Ibn Jarir At-Tabari, pengarang tafsir tu tak kahwin. Sebab dia memang berkhidmat dengan ilmu. Tapi tak sempurnalah. Kita nak ikut sunnah Nabi. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia ceraikan isteri dia pasal dia nak sibuk dengan ilmu. Pasal dia nampak dia tak banyak bagi masa untuk isteri dia, dia ceraikan isteri dia. Ibn Taymiyah. Bukan pasal dia tak mampu, tapi dia tak mampu dari sudut dia tak mampu nak bagi masa yang cukup untuk isteri dia. Dia banyak fatwa dia banyak menulis kitab, banyak mengajar dan sebagainya, dia ceraikan isteri dia. Ibn Taymiyah. Kalau kita nak contohi ulama'-ulama' ni, memang tak mampu lah. Sebab apa? Sebab mereka bukan contoh ikutan yang hakiki. Still kita kena contoh Nabi SAW. Macam mana baginda SAW. Sebab tu kalau kita nak ikut ulama'-ulama', memang banyaklah yang bujang dan sebagainya. Sebab memang bagi dia orang tak mampu. Tapi kita kena ikut, bukan dia orang, kita ikut Nabi. Balik pada Nabi.
Kalau nak ikut orang memang banyaklah kita tengok kan. Kita pun tak mampu nak ikut dia orang. Sebab apa? Sebab yang terbaik adalah contoh ikutan kita kepada Nabi SAW. Nabi SAW adalah contoh ikutan yang paling sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contohi bagi wanita pula, contohi isteri-isteri Nabi. Mereka adalah orang yang paling taat kepada Allah. Mereka orang yang banyak mengerjakan ibadat dan tetapi tak menafikan tanggungjawab mereka sebagai isteri, tanggungjawab mereka sebagai seorang ibu. Balik pada asas, contohi Nabi SAW. Apakah cara terbaik untuk menjaga diri dari futur? Cara terbaik adalah dengan memperbanyakkan muhasabah diri dan memperbanyakkan juga membaca sirah-sirah salihin, sirah-sirah salafus salih. Baca sirah Nabi SAW, baca sirah-sirah umat terdahulu, kisah-kisah umat terdahulu. Sirah Nabi adalah yang paling terbaik. Baca sirah-sirah sahabat, kisah-kisah para ulama terdahulu. Bila kita baca kisah-kisah mereka ini, dia akan memberikan kita rasa kurang untuk futur. Bacalah kisah-kisah. Jadi praktikkan, memang mujarabah macam itulah. Kalau kita rasa macam nak futur, tengok golongan terdahulu macam mana mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan dapat balik, kita kata apa yang futur tadi akan kembali balik kita punya rasa kita kata nak nasyat, nak aktif, nak beramal dan sebagainya. Kalau rasa juga futur, maka Nabi SAW tunjukkan antaranya adalah alihkan pada amalan ketaatan yang lain. Contoh yang mudah. Katakan kita bila kita dah baca Quran tu sampai kita rasa macam dah bosan, berhenti, cari amal yang lain, buat amalan yang lain. Itu maksud dia. Memang setiap amalan, sebab tu Nabi kata likulli amalin fatrah. Setiap amalan ada fatrah dia, ada futur dia. Kalau kita solat banyak tu rasa letih, rasa bosan. Berhenti baca Quran. Baca Quran rasa bosan. Okey, berhenti. Buat apa? Jangan buat maksiat je. Ambil amalan ketaatan lain. Okey, zikir, tasbih, contoh tasbih. Atau membaca zikir. La ilaha illallah berhenti. Kalau rasa futur, berhenti. Sama juga macam menuntut ilmu. Kalau dah dengar tu dah sampai rasa tepu, ustaz ceramah tu rasa tepu, berhenti dulu. Berhenti, buat benda lain. Buat benda yang haruslah, benda yang harus. Jangan buat maksiat. Sebab tu orang yang baik adalah dia akan, bila dia datang rasa futur tu, dia berhenti daripada situ, dia akan pergi cari amalan ketaatan yang lain, yang harus pada dia. Contoh amalan, apa dia contohnya lain? Contoh dia baca buku. Baca Quran lah, ibadat. Baca 1 juzuk, 3 juzuk, 4 juzuk, kemudian dia rasa letih. Berhenti, jangan paksa. Berhenti. Rehat, buat benda lain. Sebab tu mengantuk pun tak boleh tau. Kalau mengantuk terus berhenti. Kalau mengantuk, baca Quran mengantuk, berhenti. Jangan paksa. Kan? Dia sama macam apa, kita kata sama macam kalau kita rasa nak buang rasa nak berhadas ketika solat. Sebelum nak berhadas tu, berhenti dulu. Pergi buang qada hajat dulu. Ada makanan tengah terhidang, kita terlapar. La salata bi hadrati ta'am wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Maksudnya lapar sangat. Pergi makan dulu, baru solat. Nak bagi tahu macam tu. Kalau kita futur lagi lah, sama lah. Berhenti dulu. Yang kita dah buat amalan, apa-apa yang amalan yang kita dah biasa, berhenti dulu. Sebab takut nanti bila bosan, kita akan jadi bosan terus. Berhenti, okey, buat apa? Katakan macam contoh orang yang solat ke, ataupun dia baca Quran ke, ataupun dia buat ibadat-ibadat lain, okey, berhenti, okey, dia pergi buat benda lain. Yang benda yang harus. Main dengan anak dia. Main dengan anak tu kalau niat dia ibadat, jadi ibadat. Pergi sembang dengan suami dia ke, sembang dengan suami pun, pergi layan, buat teh dekat, buat layan suami. Ibadat. Suami pula dia berhenti, okey, pergi layan anak. Pergi layan isteri. Sembang dengan isteri. Ibadat juga. Sebab tu kita kata apa? Sebaik-baiknya adalah apa? Jangan biarkan futur kita tu dibiarkan buat benda maksiat. Berhenti, buat amalan ibadat yang pelbagai.
Sebab tu kenapa ulama bahaskan tentang at-tanawu' fil ibadah. At-tanawu' kepelbagaian dalam ibadat ni sangat penting. Sebab tu kenapa kita kena tahu apa amalan-amalan sunnah yang lain. Even apa zikir-zikir Nabi pun ada banyak lafaz. Sebab apa banyak lafaz? Supaya kita tak jemu dengan satu lafaz je. Satu hari, contoh macam doa istiftah, okey, satu hari ni kita baca yang pendek, esok kita yang panjang. Supaya tak jemu. So, itu konsep dia. So dalam amalan ibadat sunat, jangan kalau kita rasa futur, berhenti buat amalan yang lain. Okey, pergi keluar apa dia sekarang ni PKP tak boleh nak rentas negeri, okey keluar. Kerajaan bagi untuk keluar berjoging ke untuk pergi boleh. Okey, pergi keluar. Okey, stop dulu ni. Dah tepu ni menuntut ilmu ni. Hari-hari kitab tepu sangat. Okey, stop dulu. Jangan futur. Jangan biarkan futur tu terus futur. Terus menguasai diri kita, akhir sekali kita tinggalkan terus. Jangan. Okey, stop dulu, pergi keluar. Pergi keluar dulu, bawa anak ke. Pergi keluar. Jaga SOP kan, jaga SOP pergi keluar. Kalau ada dekat dengan air terjun ke, pergi air terjun ke. Pergi, release, rehatkan diri. Tak jadi masalah harus. Supaya nak elakkan futur. Selagi mana benda tu harus, maka boleh untuk kita alihkan. Supaya kita, selalunya orang tanya kita ni bab menuntut ilmu lah. Sebab menuntut ilmu ni dia, bila dia mengaji hari-hari ada kelas sampai, yalah, futur. Kita yang mengajak pun sama. Jangan kata orang yang mengajak pun kadang-kadang sampai tahap kita letih, kita kena stop. Tengok asatizah kita ada yang tak sihat. Bukan dia orang tak mau mengajar, tapi memang tekanan, stres, memang futur tu ada. Futur tu semua orang ada. Dia ada masalah dan sebagainya, dia berhenti, dia kena berhenti. Sebab tu dia terpaksa untuk batalkan kelas. Sebab apa? Sebab dia ada keadaan yang dia kena rehat. Kan? Macam itulah. Kita yang menuntut ilmu pun sama juga. Jangan paksa diri. Sebab tu masyayikh kami di Madinah dulu, di Yaman dulu pun, dia orang tak pernah paksa. Dia orang tak ada kata, okey, tak datang ni gini kan. Okey, kalau kamu rasa kamu tak boleh nak masuk kelas, okey kamu pergi tidur dulu. Kamu rasa mengantuk, pergi tidur. Sampai tahap tu yang syekh ni memang baik nak tak baik, yang dia orang tengok kita tu dah tepu kan, dia kata okey tak apa, tepu. Okey rehat. Dia kadang-kadang kami kelas panjang, kelas lama, berjam-jam. Jadi syekh buat last sekali, saya kata okey tutup kitab, kita cerita. Cerita. Oh, cerita tu semua segak balik. Okey tak apa. Tapi bukan kosong lah. Dia cerita. Tak adalah sampai dia kata okey, tak lepas ni kita tak payah mengajak lah. Kita cerita je. Taklah macam tu kan. Maksudnya adalah dia punya tu. Macam itulah kita tu. Futur ni memang akan sebab kita manusia kan, mana kita tak akan mampu untuk menanggung apa benda, apa kita kata kesusahan dan ketekanan dalam hidup ni. Semua kita ni sama. Khuliqal insanu wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ni dicipta dengan tabiatnya yang lemah. Baik. Jadi itulah antara cara untuk kita elakkan futur. Soalan bagus ya, soalan ni kena pada kita semua. Soalan yang bagus. Ahsanti. Barakallahu fikum. Jadi insya-Allah pada kelas akan datang kita akan sambung pada perbahasan kita. Masih lagi kita nak tengok perbahasan Imam Ibn Qayyim berkenaan dengan faedah muhasabah diri, dan juga kita nak tengok dari sudut hak Allah tu. Kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.